A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa afdhalus salatu wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bertemu pada hari ini Yaumul Jumu'ah Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan Jumaat kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan juga saat dan detik doa makbul pada hari Jumaat ni, dan mudah-mudahan juga kita diberikan satu keluasan masa untuk kita melaksanakan ibadah, dan terkhusus hari ini hari Jumaat, jangan lupa baca surah Al-Kahfi, kan? Baik, jadi kita sambung kita punya perbincangan tadabbur, dan kita dah sampai kepada surah An-Nasr. An-Nasr, itu surah yang ke-5 terakhir, sekaligus mungkin surah yang ke-109 110, surah yang ke-110 dalam Quran. Sebab total 114 kan. Jadi ni surah yang ke-110. Kita tengok mengenai dengan surah An-Nasr. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang maksudnya adalah apabila datang pertolongan Allah dan juga kemenangan. Kita tengok makna dulu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah Maha penerima taubat. 3 ayat je. Ni antara surah pilihan lah kalau nak baca dalam solat kan. Kalau dah asyik kulhu je, paling kurang tukar sekali-sekala ambil surah An-Nasr ni, termasuk yang paling mudah. Bahkan dia sebenarnya lebih pendek ataupun lebih sikit jumlah ayat dia bandingkan kulhu kan. Yang selalu confirm orang baca tu kulhu lah, Al-Ikhlas kan, orang baca dalam solat. Baik, An-Nasr ni 3 ayat saja. Dan kalau kita tengok kepada surah An-Nasr kan, dia merupakan satu surah kan, yang kita katakan dia sebagai surah Madaniyah. Baik, surah Madaniyah maksudnya kalau ikutkan antara tanda surah Makkiyah, beza surah Makkiyah dengan Madaniyah. Surah Makkiyah ni ayatnya pendek-pendek, surah Madaniyah panjang-panjang. Tapi kalau tengok pada ayat ni macam pendek-pendek kan, juzuk 30 kan, kebanyakannya surah pendek-pendek. Tapi kita katakan bahawa itu antara tanda gitu. Antara tanda surah Makkiyah dan Madaniyah adalah bentuk ayat dia. Tetapi itu tak mutlak, sebab dia ada lagi tanda-tanda yang lain kan? Antara lain surah Makkiyah biasanya bercakap tentang akidah. Dan kalau kita tengoklah surah ni bercakap mengenai dengan kemenangan umat Islam. Dah confirm kemenangan tidak berlaku masa sebelum daripada hijrah. Maknanya kemenangan tu berlaku selepas daripada hijrah. Jadi bermakna kita katakan bahawa bila disebutkan ini surah Madaniyah, maknanya apa dia surah Madaniyah? Surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan selepas daripada hijrah. Okey ke? Okey. Baik. Jadi surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan selepas daripada hijrah, tak mesti turun di Madinah. Itu konsep dia. Surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah, dan walaupun turunnya bukan di Mekah. Jadi kadang-kadang turun di Taif kan, turun di negeri lain, itu bukan di Mekah. Maknanya total seluruh isi kandungan Quran itu tidak semuanya turun di Mekah dan Madinah sahaja. Tapi ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah, ada turun di Taif, ada turun di Mina dan sebagainya kan. Ada banyak tempat kan. Cuma bila disebut Makkiyah Madaniyah, maknanya Makkiyah ni maknanya tempoh ketika mana Nabi SAW berdakwah di Mekah. Tempoh 13 tahun di Mekah tu namanya Makkiyah. Jadi apa saja ayat atau surah yang turun masa tempoh 13 tahun tu namanya ayat atau surah Makkiyah. Baik. Kemudian bila turun di Madinah kan,
nama surah ataupun ayat yang turun selepas daripada hijrah, maka namanya Madaniyah, kan? Jadi maknanya kadang-kadang surah Madaniyah atau ayat Madaniyah turunnya di Mekah, kan? Sebab kejadian, contohnya ayat surah An-Nasr ni, ini turunnya di Mekah, kan? Sebab kita kata bila kata kemenangan umat Islam, maknanya disebutkan kat sini apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi Al-Fathu, kemenangan kat sini yang dimaksudkan adalah pembukaan kota Mekah. Kita tahu pembukaan kota Mekah kita panggil sebagai Fathu Mekah. Fathu ni maknanya pembukaan. Ada orang nama Fathu, Fathi, Fatah. Yang saya Fatah Yasinin. Fatah tu maknanya pembukaan. Cuma dia eja apa, kita kata makna dari segi imbuhan lah beza, kan. Jadi ada Fatah, ada Futuh, ada Fatih, ada Fatah, itu ada beza-beza makna, kan. Tapi keseluruhannya makna dia buka, Fataha makna buka. Baik, dan surah ni ada cerita dia, kan, berkenaan dengan satu kisah, Saidina sahabat Nabi yang namanya Ibnu Abbas. Pernah dengar nama Ibnu Abbas? Nama sebenar dia apa? Betul. Abdullah, Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ni orangnya faqih walaupun masih kanak-kanak. Jadi Abdullah bin Abbas ni waktu kecilnya, waktu bayi, itu Nabi SAW pernah tahnik Ibnu Abbas ni, dan waktu Nabi SAW tahnik Ibnu Abbas, waktu memasukkan kurma yang Nabi kunyah ke dalam mulut Ibnu Abbas itu, Nabi SAW mendoakan supaya Ibnu Abbas ini memahami takwil Al-Quran. Sebab itu kalau kita baca tafsir Quran ni, mana-mana kitab tafsir Quran, kita mesti akan jumpa nama Ibnu Abbas. Wajib ada nama dia. Jadi ada setengah nama-nama mufassir, dia hanya mentafsirkan sebahagian daripada ayat Quran, kan? Tapi kalau kata kesemua daripada juzuk awal sampai akhir tu, nama Ibnu Abbas mesti ada, kan? Jadi Ibnu Abbas ni orangnya faqih dari dia kanak-kanak lagi, kan? Dan ini dengan keadaan kefaqihan Ibnu Abbas ni lah, ada Saidina Umar, sahabat Saidina Umar Al-Khattab ni, Saidina Umar Al-Khattab selalu bawa Ibnu Abbas ni masuk dalam majlis-majlis ilmu mereka, dan termasuk dalam majlis-majlis veteran-veteran perang Badar. Perang Badar ni kan orang yang dijanjikan syurga. Siapa yang mengikuti perang Badar, maka mereka adalah golongan yang telah pun diampunkan dosanya oleh Allah. Kenapa sampai macam tu? Sebab perang Badar ni special sikit daripada perang lain. Islam ada banyak peperangan lain, tapi perang yang pertama perang Badar. Jadi bila kata pertama, maksudnya kita tahulah, bayangkan kita ni tak pernah ada latihan ketenteraan, kan? Tak pernah pun latih tentera-tentera. Kalau zaman sekarang semua negara ada tentera, ni tak ada. Tak pernah ada ketenteraan, tak pernah ada perang sebelum tu, tak reti macam mana, kan? Kira semata-mata atas semangat dan juga kemampuan yang sedia ada tu, kan? Maka dia boleh pergi, kan? Pergi ke medan jihad, pergi ke medan perang Badar tu. Jadi itu satu kehebatan dalam konteks keimanan. Jadi hanya orang yang betul-betul iman, kuat iman dia saja yang akan mau untuk pergi perang Badar. Sebab tu orang yang pergi perang Badar ni kira status dia, kalau di kalangan sahabat tu kita kata antara sahabat-sahabat terulung lah, yang terunggul, kan? Sebab dia mau pergi perang Badar. Kita kata sebenarnya kenapa sahabat-sahabat ni tak pernah ada latihan ketenteraan tapi boleh pergi perang? Sebab sebenarnya, kita ni kalau mengamalkan betul-betul apa yang diajarkan dalam Islam, automatik badan kita kuat. Automatik. Kalau kita nak tengok hari ni lah, kan, hari ni amalan hidup kita ni, kita tiru mana? Bangun tidur pukul berapa, tidur pukul berapa, siang buat apa, petang buat apa, malam buat apa. Apa yang kita buat tiap-tiap hari tu, kita tiru mana? Biasanya biasanya yang terbiasa dari dulu lah, kan, yang mak kita ajar, kan. Jadi tu yang kadang-kadang kalau dah mak ajar tidur pagi, sampai ketua dia tidur pagi, kan. Jadi maknanya kebiasaan kita belum tentu betul. Jadi kalau ikut cara hidup Islam betul-betul, badan kita automatik kuat, bertenaga. Sebab amalan, dan dia kena sempurna lah, bukan sekadar amalan harian, tapi termasuk amalan pemakanan, cara kita berfikir, cara kita bergerak, bertindak, setiap hari, sehari-hari tu. Termasuk contoh kita ambil dari segi aktiviti harian. Satu, istimajah, tidur malam, tidur awal, bangun pagi awal. Itu memberikan kesihatan pada tubuh badan kita, kan? Kita tahu dalam bab kesihatan, kalau tidur lepas pukul 11 malam itu seumpama kita makan racun tiap-tiap hari.
membunuh diri kita sendiri. Dan kita tahu majoriti orang tidur lepas pukul 11 malam. Kan? Saya off pukul 10 malam. Siapa mesej saya selepas pukul 10 malam, tak baca dah kan. Kalau handphone duduk sebelah saya akan airplane mode. Kalau dia tak duduk sebelah saya, kadang-kadang saya tinggal kat meja study saya. Memang on lah, maknanya orang WhatsApp masuk, tapi tak baca dah. Memang dah tak ada, off pukul 10 malam. Nak cubalah, cuba untuk malam. Kadang-kadang lepas isyak dah off. Sebab ikutkan Nabi, memang kaedahnya lepas isyak tak ada lagi urusan dunia. Jadi sama ada solat, kalau ada misalnya pengisian ilmu kan, ada setengah tazkirah ke kat masjid kan, dia sampai lepas isyak, okey boleh yang tu tazkirah ataupun nak solat sunat, nak baca Quran kan, apa saja urusan akhirat. Itu kegiatan malam. Jadi tak masuk dalam kegiatan aktiviti waktu malam. Kita masukkan tengok cerita hantu. Cerita hantu dia suka buat malam-malam kan, nak bagi takut. Dan lagi pukul 12 malam kan. Itu tak masuk aktiviti. Sebab dia aktiviti dunia. Dan kita takut malam tu kita mati. Kita tahu tidur adalah kematian kecil. Jadi kalau malam tu ditakdirkan kita mati, boleh bayangkanlah apa benda terakhir yang kita buat sebelum mati. Malaikat tanya, kamu buat apa sebelum mati tadi? Tengok cerita hantu. Malaikat pun jawab, biarlah jadi hantu. Dah, maknanya aktiviti kita ikut hawa nafsu. Dan kemudian bangun awal pagi. Dan kita tahu secara saintifik, ada kajian saintifik yang menunjukkan bahawa oksigen dalam udara kita ni ada pada kadar maksimum pukul 3 pagi. Itu oksigen sangat banyak. Dan kebanyakan orang tidur. Yang tidur awal, yang tidur lewat, dah tidur masa tu. Yang bangun awal, kadang belum bangun masa tu. Jadi waktu tu tak ramai orang bangun. Kan? Waktu tu oksigen paling banyak. Maknanya siapa bangun waktu tu, dia dapat oksigen paling banyak. Dan dia paling sihat. Maknanya oksigen tu masuk dalam setiap sel-sel kita sampai ke hujung sekali. Kadang-kadang badan kita ni jadi letih, lesu tu. Salah satunya oksigen tak masuk. Tak masuk sampai ke hujung-hujung. Adalah bahagian-bahagian anggota kita ni yang kita kata dia ibaratnya macam jalan, dia jalan sempit. Jadi kalau kita punya aktiviti tak kena, oksigen tak masuk kat jalan sempit tu. Okay. Baik, kemudian bangun pagi. Lepas bangun pagi tu, aktiviti yang pertama sekali solat. Sepatutnya kan, yang pertama bangun tidur dulu lah, bangun baca doa, kemudian masuk bilik air tu untuk ambil wuduk dan sekali mandi. Maknanya sebab nak solat. Bila nak solat, kita bersihkan diri. Dan kita, memang Nabi pesan bangun tidur terus mandi. Bukan lagu budak-budak tu je kan, bangun tidur ku terus mandi. Memang kena mandi terus, sebab salah satunya Nabi kata kita tak tahu di mana tangan kita ni menginap malam tadi. Jadi takut-takut dia berada pada bahagian-bahagian yang maknanya yang boleh ada najis dan sebagainya, kita tak pasti sebab kita tidur kan. Jadi nak sucikan bukan saja tangan lah, mungkin anggota kita yang lain kita tak pasti. Jadi sebelum solat sebaiknya kita mandi. Dan mandi awal pagi ni kalau dari segi kesihatannya, antaranya dia memang buang penyakit. Mandi sebelum subuh, buang penyakit. Dan kalau kita rasakan air dia sebenarnya, mandi tu jangan mandi shower heater. Jangan buka heater. Mandi air biasa, air paip biasa. Kalau boleh air telaga lagi bagus. Tu lagi sejuk. Air telaga lagi sihat campur awet muda. Pagi-pagi tu kan air embun. Air embun ni ada petua lah awet muda kan. Tapi kita sekarang payahlah nak cari air telaga. Baik, jadi maknanya bangun pagi dan kita mandi kan, dengan air paip tu, air sejuk tu kan. Dan kemudian kita solat. Dan solat tu maknanya pergerakan yang kita tahu sebenarnya solat merupakan senaman terbaik. Jadi automatik pagi-pagi kita dah ada kita dah aktif pagi-pagi. Kan, bangun tidur tu kita terus aktif. Dan kita tahu kan kalau dalam bab kesihatan kita ada yang namanya brisk walk. Biasa dengar brisk walk kan. Brisk walk tu kita jalan kaki kan dalam tempoh sekitar 30 minit. Jadi kalau kita bergerak aktif dalam solat setengah jam, kita boleh rasa sebenarnya badan kita tu akan berpeluh kan. Dia peluh dia lain dengan kita berpeluh siang hari. Dia peluh dia tu macam rasa segar gitu. Dan kemudian itu baru contoh pagi. Malam dengan pagi, panjang lagi lah kalau nak contohkan sepanjang hari. Baik, itu dalam bab aktiviti harian. Kemudian ada lagi tidur qailullah tengah hari kan. Ini negara bukan Islam banyak buat. Ada sekolah yang siap buat dia punya design kerusi dengan meja dia tu memang untuk waktu tengah hari je dia boleh ubah kursi dia tu untuk tidur. Kan? Dan kat sini pun adalah sebahagian sekolah-sekolah yang memang buat tengah hari wajib tidur.
kan? Sebab memang tidur tengah hari itu sekitar 15 ke 30 minit saja, itu bersamaan dengan tidur 4 jam, dan dia akan membuatkan kualiti kita lepas pada bangun tidur tu akan lebih, kerja kita macam baru bangun tidur, dia sangat berkualiti, kita tak letih sebelah petang. Cuma ni contoh duduk pejabat macam mana lah. Ejah lah, dulu saya pernah juga kerja kat pejabat, tapi pensyarah. Kalau pensyarah ni dia ada bilik, bolehlah kita kunci bilik tu, tidur kan. Bawa lah kita punya toto ke apa kan. Sekitar 15 minit ke 30 minit. Orang kadang tak sempat buat apa pun 15 minit kan, tapi kita dah sempat dapat kualiti tidur kan, yang menyebabkan lepas daripada tu kita akan sangat sihat. Saya kalau tak ada kuliah waktu ni waktu saya tidur. Jadi tadi on the way naik motor tu ngantuk lah juga. Dia automatik ngantuk bila dah jadual kita macam tu kan. Ni mujur yang bercakap kan. Waktu kalau ada yang ngantuk, saya maklum lah kan. Tapi kadang kita ngantuk dalam kelas, kalau tak kelas tak ngantuk pun. Tu masalah tu. Baik, itu buat aktiviti harian kan. Baik, kemudian yang herannya tu, yang saya duk fikir, kenapa kita punya jadual yang kebanyakan kat Malaysia ni memang jadual tengah hari tu makan. Itu waktu tidur, bukan waktu makan. Daripada kita habis masa setengah jam makan, lebih baik tidur masa tu. Nanti makannya dah sebelah petang tu, ataupun lepas makan ni kan bukan mesti kena mengadap pinggan kan. Kita asalkan masuk berapa kalori dalam badan kita dah cukup dah. Tak mesti kita mengadap pun, memang boleh duduk kat meja buat kerja tu sambil kita makan 2-3 ketul kuih tu dah cukup kan. Tambah kuih-kuih kat tempat kita ni kadang kalorinya sangat tinggi kan, isi kandungan dia, gulanya ada, garamnya, lepas tu tambah ubi lagi kan. Tu kalau kari pap lah, bayang kan, ayam lagi, semua dah lengkap kadang dalam tu kan. Syarat dia ada sayur Baik, ejahlah macam mana cara kita. Tapi tu nak kata aktiviti keadaan harian Dan kemudian Nabi waktu petang, Nabi bergerak aktif. Maknanya kalau nak exercise tu petang Nabi banyak buat aktiviti kemasyarakatan belah petang. Jadi kenduri ni sepatutnya petang, bukan tengah hari. Saya tak tahulah jadual kat tempat kita ni mai dari mana. Teringin juga nak tahu siapa yang ada buat kajian kan. Jadual dia tu macam akhirnya kita follow kebiasaan kan. Jadi waktu tengah hari yang sepatutnya kita tidur, kita makan tu, dia opposite bertentangan. Sebab waktu tengah hari tu suhu badan kita sangat rendah. Bila suhu badan rendah, maknanya dia sedia untuk rehat. Tiba-tiba kita masukkan makanan, seolah-olah kita berlawan dengan dia. Dia nak rehat, kita masukkan makanan sampai kilang perut tu terpaksa bekerja keras pada waktu yang sepatutnya dia rehat. Jadi jangka masa panjang dia tak baik lah. Jadi maknanya eloknya kalau makan tengah hari tu lepas zuhur. Jadi sebelum zuhur kita tidur, lepas tu bangun berapa minit sebelum zuhur tu untuk siap-siap solat zuhur. Lepas solat zuhur kita makan. Sini waktu rehat pukul berapa habis? Pukul berapa sampai pukul berapa? 1 jam. Oh, boleh ejah lah maknanya. Boleh ejah. Kira waktu rehat tu tidur, tapi itu kena biasakan lah. Lagi tidur terlajak pula 2 jam lah. Dia kena biasakan juga kat rumah. Cuti-cuti kena biasakan sampai badan kita ada memori kan. Sebenarnya 15 minit dah cukup juga. Kalau memang masa macam kerja pejabat cuma 1 jam rehat, tidur 15 minit dah cukup. Saya kadang bila praktik kan yang tidur 15 minit ni, kita dapat tidur sangat berkualiti. Bangun tidur 15 minit tu sangat segar. Tiba-tiba ada orang 15 minit tu dia sempat main handphone je. 15 minit main handphone tak ada apa kan. Dan dia akan sangat tak bermaya lepas tu. Dan pada masa yang sama kan, kita bangun, kita segar, dia bangun, dia duduk situ lembek. Dia kata, dah bangun ke? Dah bangun ke? Dah tidur ke tidak? Saya kata, dah tidur lah 15 minit. Tapi memang dia cukup. Dia cukup untuk buat kita segar. Itu maknanya aktiviti harian yang Nabi ajarkan pada kita. Kemudian amalan pemakanan yang basicnya kita tahu, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Atau sebenarnya lebih kepada ikut jadual lah. Ikut jadual dan ada dos yang tertentu untuk pemakanan kita. Itu bab pemakanan. Kemudian bab aktiviti harian. Islam mengajarkan kita untuk bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan kita. Dan Islam mengajar kita untuk sentiasa aktif. Maknanya sendi-sendi kita ni diberikan, kita dibagi banyak sendi ni untuk bekerja. Jadi kalau kita bermalas-malasan duduk depan TV, tak bergerak tu, itu jadi lemah. Jadi bila mengamalkan semua tu, automatik kuat. Sebab bagi orang Islam, target hidup kita bukan untuk bersenang-senang. Target hidup kita untuk ibadah.
Jadi kita tak pernah fikir bilalah aku boleh rehat, bilalah boleh tidur, bilalah boleh pergi, boleh duduk saja, bilalah boleh menghadap TV lama-lama sikit, bilalah boleh cuti-cuti. Ini bukan pemikiran orang beriman. Pemikiran orang beriman, bila lagi aku boleh buat ibadah. Secara automatik dia membuatkan badan kita sentiasa aktif. Sebab yang kita fikirkan, apa aku nak buat lagi, apa aku nak buat lagi, ibadah apa lagi aku boleh buat. Jadi walaupun cuti weekend, Sabtu Ahad, kita tak fikir untuk rehat. Apalagi kadang-kadang yang bila weekend je tidur sepanjang hari. Sebab kata kalau kerja tak cukup tidur. Padahal keperluan tidur kita berapa jam sehari? 6 jam Untuk dewasa lah, umur-umur macam ni kan, 6 jam. Kalau yang muda sikit 8 jam. Baik, 6 jam ni kan tidur malam tu 6 jam dah. Kan kalau yang duduk tidur pukul 12, bangun pukul 6, 6 jam dah. Kalau tidur awal lagi pukul 10, kena bangun pukul 4. Kadang-kadang tidur pukul 10 dah, okey dah, bagus. Bangun pukul 6 juga. 8 jam juga. Ataupun telajak juga, subuh dia gajah juga 6.30, dah lebih pula 8 jam setengah tidur. Maksimum 8 jam tu. Jangan lebih. Kalau lebih, maknanya orang lain kalau umur 60 tahun, dia tidur 20 tahun. 1/3 kan. Kalau kita tidur lebih pada 8 jam sehari, maknanya untuk kita mungkin 60 tahun umur kita, 30 tahun kita tidur. Agak-agak nak masuk syurga macam mana? Malaikat tanya, kamu buat apa kat dunia? Kita pun bagi tahu, separuh nyawa aku untuk tidur. Kalau dah habis tidur kat dunia, tak payah tidur dah kat sini. Di alam barzakh tak boleh tidur dah. Cukup dah kat dunia, banyak sangat. Jadi itu konsepnya. Dalam bab amalan pemakanan pun termasuk kualiti makanan, kuantiti makanan, itu semua perlu diambil kira. Dan maknanya keseluruhannya dia akan membuatkan akhirnya terbinalah yang disebut sebagai al-mu'minul qawi. Yang Allah sebut memang motivasi kan, yang Nabi bagi tahu, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minul dhaif. Dan mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah, kan? Dia adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi kalau ada sama-sama mukmin yang kuat ibadah, kan? Ahli ibadah, seorang kuat, seorang lemah, Allah lebih suka yang kuat. Tapi kalau ada yang sama-sama kuat, tapi seorang tu kuat dia untuk apa? Angkat berat kan. Duk pergi gym kan, duk buat aktiviti dunia semata-mata, yang tu tak. Bukan yang tu kan. Bukan yang tu maksud mukminul qawi. Mukminul qawi ni maknanya dia kuat ibadah dan tubuh badannya sihat dan kuat. Okay. Itu yang kita kena usahakan. Jadi maknanya automatik, walaupun tak pernah ada latihan ketenteraan, automatik masuk medan perang. Boleh bayangkan orang yang cara hidup dia macam tu, yang memang hidupnya tak pernah fikir untuk berehat, hidupnya memang sentiasa bekerja dan beribadah, hidupnya yang sentiasa menjaga kesihatan diri, masuk medan perang tak jadi masalah untuk dia. Kan? Ada lagi dalam keadaan lain, misalnya berfikiran positif. Cara pemikiran kita pun termasuk benda-benda yang sangat penting dalam kita nak menjadi seorang pejuang. Misalnya kita kata nak berjihad, nak angkat pedang tu, cara kita berfikir tu penting. Ketenangan fikiran kita. Kalau kalut, kelang kabut, habis. Kena tenang kan? Dan Islam mengajarkan kita untuk sentiasa tenang kan? Sentiasa menyelesaikan masalah kan? Tidak mencari salah orang. Semua itulah kita kata komplit. Semuanya diamalkan sebagaimana sahabat-sahabat lakukan. Sebab tu mereka tak menghadapi masalah ketika nak berperang. Baik. Itu cerita perang Badar. Baik, jadi ada sahabat-sahabat yang selalu berkumpul lah kan, untuk kita kata diskusi dan sebagainya dalam perang Badar ni. Baik. Dan kita panggil dia sebagai sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat perang Badar ni. Tapi pada masa tu Saidina Umar kan ada sama kan. Saidina Umar tu duduk dalam tu selalu bawa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni kanak-kanak. Masa tu kanak-kanak. Jadi bila Saidina Umar selalu bawa Ibnu Abbas, sahabat-sahabat lain ni veteran-veteran kan. Bayangkanlah kita ni contohlah kan. Kita ni duduk dalam majlis apa, menteri-menteri contohlah kan. Kita bawa anak seorang. Orang kat situ komplain lah kan. Dalam majlis tu dia kata, ni menteri-menteri je, awak ni datang pasal ganti menteri kan. Walaupun bukan menteri, pasal apa dia bawa anak ni. Dia bukan sekali dua bawa, memang setiap kali ada pertemuan veteran perang Badar ni dibawa Ibnu Abbas. Sebab dia orang kata gini, kalau boleh bawa kanak-kanak, kami pun ada anak besar ni, kami pun nak bawa anak kami kan. Apa specialnya dia sampai kamu selalu bawa dia gitu, kan? Jadi macam
kita pun kadang ialah ini mesyuarat orang dewasa kan, mesyuarat misalnya mesyuarat barisan pengarah Maybank, tiba-tiba ada seorang budak kan. Cuma zaman sekarang ialah budak tu kadang sebab mak dia baru ambil balik sekolah kan, tak sempat hantar balik rumah, masuk meeting, tu lain cerita. Lepas tu dia duk berwarna dalam tu kan, dengan buku sekolah dia, tu lain cerita. Yang ni Ibn Abbas ni lain kedudukan dia. Dia bukannya dibawa semata-mata sebagai seorang kanak-kanak kan. Yang tambah lagi Ibn Abbas ni siapa dengan Sayyidina Umar kan. Dia bukan anak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ada anak juga kan. Tapi tak dibawa anak dia. Jadi akhirnya Sayyidina Umar jawab, Ibn Abbas ini memang dia kanak-kanak tapi dia tidak seperti kanak-kanak lain. Jadi sahabat-sahabat masih tak faham kan. Dia tak faham apa maksud dia tu. Rupanya Ibn Abbas ini punya kefaqihan, faqih dia dalam ilmu itu lebih daripada sahabat-sahabat veteran Badar tadi. Jadi kita boleh ambil inti kat sini bahawa kita sebenarnya kalau bercakap dengan orang yang gini, kalau orang yang lebih tinggi ilmu dia, Ibn Abbas ni lebih tinggi ilmu dia, dipertikaikan oleh sahabat yang lebih rendah ilmunya daripada Ibn Abbas, maka kaedah menjawabnya diam. Jangan jawab. Sebab dia orang takkan faham. Nak explain macam mana pun takkan faham. Tapi satu hari Sayyidina Umar bawa Ibn Abbas sekali lagi, dan Ibn Abbas cerita ni Ibn Abbas ceritakan, dia kata satu hari Sayyidina Umar bawa aku dan aku memahami bahawa Sayyidina Umar bawa aku untuk membuktikan sesuatu kepada sahabat-sahabat ni. Tu cerdiknya Ibn Abbas, dia boleh tangkap dah, oh ni dia bawa aku kali ni ada target ni, ada nak sesuatu. Jadi waktu itulah Sayyidina Umar kemudian tanyalah kepada sahabat-sahabat perang Badar. Dia tanya, apa pendapat kamu mengenai surah An-Nasr, mengenai surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath? Apa pendapat kamu? Sahabat-sahabat ni jawablah. Ada yang kata, oh ayat ini menyuruh kita untuk bertasbih dan untuk mengucapkan alhamdulillah, bersyukur pada Allah sebab kita mendapatkan kemenangan kan. Ada banyak pendapat dan bahkan ada yang diam, tak cakap apa-apa kan, sebab tak tahu, no idea. Kemudian Sayyidina Umar pun cakap dengan Ibn Abbas, dia kata, apa pula pendapat kamu wahai Ibn Abbas? Sama ke dengan pendapat dia orang yang lain ni? Ibn Abbas kata, tak, aku ada pendapat yang berbeza. Sayyidina Umar kata, apa pendapat kamu? Ibn Abbas kata, surah ini kan menunjukkan bahawa apabila turunnya surah ini bermakna ajal Nabi SAW sudah hampir tiba. Maka Sayyidina Umar pun kata, aku juga sependapat dengan kamu. Macam tu cara jawab dia. Jadi tak payah dia jawab apa pun, tapi buat satu macam itulah soal jawab kan, yang akhirnya sahabat-sahabat pun faham, oh rupanya Ibn Abbas ni alim lebih pada kita walaupun dia kanak-kanak. Sebab tu jangan pandang usia kan? Usia ni tidak menentukan seorang tu alim ataupun tidak, tak tentu kan. Saya ingat saya berdakwah dari zaman muda-muda, dari usia 20-an. Memang mencabar dia macam itulah waktu tu. Orang selalu pandang umur kan? Bahkan saya pernah mengajar kuliah tafsir di satu masjid tu, diuji test tanpa dia cakap dia nak test kan, dites oleh yang mendengar masuk kuliah. Dia tengok muda lagi kan, muda lagi. Dia buat soalan tu, kalau ada yang dengar ni online ni tak tahulah dia ingat lagi ke tak, tapi saya ingat orang tu, saya ingat kan, sebab dia tanya kali pertama tu mungkin ada dalam fikiran dia, muda lagi ni kan, betul ke nak ngajar kita tafsir masa tu kan. Jadi masa tu dia tanya gini, kenapakah, saya ingat soalan dia sebab soalan dia macam terasa sangatlah ni macam soalan bukan nak tanya kan. Soalan dia, kenapakah kenapakah hari akhirat itu dinamakan juga sebagai yaumul hari kiamat ke? Dia tanya yang dinamakan sebagai yaumul qiyamah, tapi bukan kiamat lah kan? Kenapakah hari ataupun benda lain tu dah tak apa, sebab cerita tu dah selebih 10 tahun yang lalu berbelas tahun yang lalu kan. Tapi soalannya tu cuma jawapan saya masa tu secara jujur je lah, saya katakan saya tak pasti kalau ada nama yang Yaumul Qiyamah tu dinamakan pada hari itu gitu. Tapi hari itu namanya bukan Yaumul Qiyamah. Kalau Yaumul Qiyamah tu untuk hari kiamat gitu ya. Dan
Dan maknanya kita kalau nak tahu orang tu memang bertanya betul, maknanya dia jenis tanya soalan kan. Ni tak, sebelum mula apa-apa lagi dah tanya soalan. Lepas pada tu sampai hari ni dia masih ada dalam kuliah tu. Dan dia tak pernah tanya walau satu soalan pun selama lebih pada 10 tahun. Dan kuliah tu bukan setahun sekali, tiap-tiap bulan. Maksudnya dia bukan jenis orang yang tanya soalan kan. Tapi mungkin kali itu dia merasa memang selalu masa usia awal 20-an saya duk mula kuliah-kuliah ni, selalu bila pergi je memang kita dengar lah kadang sama-sama dia bisik, muda lagi. Sekarang dah tua dah lega. Rupanya ada juga yang suka tua. Tua tak ada dah orang sebut. Masa awal-awal dulu memang itulah antara cabaran dia. Jadi memang ada setting pemikiran orang. Bila kata muda, maknanya dia tak reti gitu kan. Tapi tak apalah, saya tak salahkan sebab itu memang di kalangan sahabat pun berlaku kan. Jadi tak apa, tak ada masalah kan kalau ada yang berfikiran macam tu. Kita cuma perlu belajar lapang dada. Maknanya kalaulah sahabat pun boleh berfikiran macam tu, apalagi manusia biasa kan. Dah memang usia tu dipandang dengan ada pula pepatah di masyarakat kita yang kata makan garam dulu kan. Ada istilah siapa makan garam dulu. Jadi istilah tu, pepatah tu seolah-olah menggambarkan asalkan umur lebih je mesti lebih pandai kan. Padahal hakikatnya tak, zaman berzaman tak macam tu kan. Dalam sejarah mana pun keadaannya tak macam tu. Cuma kalau yang cerita kanak-kanak lebih pandai pada orang dewasa tu memang jarang sangat. Tapi ada kan? Sebab dia jarang sangat lah orang tak letakkan tu sebagai kita kata sebagai perkara yang boleh diterima begitu saja pertama kali. Mesti ada test kan. Jadi kalau cerita kanak-kanak ni macam cerita kisah Tolut dan Jalut pun sama juga. Yang offer untuk berlawan dengan Jalut, membunuh Jalut, yang offer diri tu, yang dia kata dia boleh bunuh Jalut tu, itu kanak-kanak juga kan? Tapi nyatanya boleh, memang betul kan? Dan kanak-kanak tu rupanya setelah dewasa, dialah Nabi Daud AS. Masa kecil-kecil Daud Daud lah kan. Kanak-kanak tu nama Daud. Siapa tahu dialah Nabi Allah, Rasulullah yang punya kelebihan tangannya tu boleh melembutkan besi. Jadi tak mustahil lah, memang tangan dia memang kuat. Itu cerita. Sebab tu sebenarnya kalau kita adalah pemimpin yang bijaksana, kita tak tengok usia kan? Kalau kita tapi kalau orang lain tengok usia tak apa, kita tak boleh nak suruh lah. Memang umumnya orang akan tengok usia. Tapi kalau kita pemimpin yang bijaksana, apapun pandangan yang diberikan oleh anak buah kita, kita dengar dulu. Jangan pandang dia lelaki ke perempuan ke, jantina apa, lepas tu umur berapa, tak kira. Dalam rumah kita lah paling mudah kan. Dalam rumah kita ni ada banyak umur kan. Daripada setua-tua suami kita tua maksudnya dewasa lah kan, sampailah sekecil-kecil anak kita yang paling bongsu tu. Maka setiap daripada individu tu, kalau dia keluarkan pendapat, kita jangan kata hang budak kecil duduk diam-diam kan. Tak. Kadang-kadang kanak-kanak boleh keluarkan idea yang lebih hebat daripada orang dewasa. Boleh jadi kan. Sebab orang dewasa ni kadang-kadang dalam bab IQ misalnya kan, IQ kan benda semula jadi. Jadi kadang memang dia dah dewasa tapi IQ rendah. Tak boleh buat apa. Kita ni lahir dengan kemampuan IQ sendiri. Setiap individu kita dah ada kemampuan IQ. Jadi yang itu yang semula jadi. Kemampuan IQ ni ada orang yang bersani kan. Ada orang dia bersani, maknanya saiz IQ, kemampuan IQ dia bersani. Ada orang besar kan. Ada orang besar besen kan. Dia punya kemampuan. Tetapi kemudian dia bergantung kepada bagaimana dia dididik. Sehingga IQ tu akan berkembang seumpama kemampuan dia atau kemudiannya malah tak berfungsi langsung. Jadi itu maknanya akhirnya orang dewasa dengan kanak-kanak akan berbezalah pada satu sudut IQ yang berbeza. Baik. Jadi itu asalnya dan kemudiannya akhirnya Ibnu Abbas ini pun diakuilah oleh sahabat-sahabat ni mengenai dengan keilmuannya. Baik, ketika turun ayatnya ni, ayat surah An-Nas ni turun kan, maka Nabi SAW masa tu bagi tahu kepada Fatimah kan, Nabi bagi tahu, kamu tahu tak turunnya ayat ni kan, menunjukkan bahawasanya ajalku sudah hampir tiba. Waktu tu Sayyidatina Fatimah menangis. Tapi kemudian tiba-tiba senyum. Tapi orang semua nampak Sayyidatina Fatimah nangis lepas tu senyum. Tapi orang tak tahu kenapa. Kan? Lepas daripada tu, berapa lama lepas tu orang tanyalah kepada Sayyidatina Fatimah, kenapa yang kamu tadi mula-mula nangis lepas tu kamu senyum?
Dia kata yang pertama sekali aku nangis sebab Nabi SAW bagi tahu ajalnya telah pun hampir tiba. Dan itu sangat menyedihkan. Ayah, yang pertama seorang ayah, yang keduanya seorang rasul, itu yang paling penting sebagai rasul. Dan kemudian senyum kenapa? Sebab Nabi bagi tahu, dia kata, Nabi suruh sabar kan, Nabi kata isbiri, bersabarlah kamu, fa innaka awwali ahli lihaqan bi. Nabi kata kamu adalah darah daging aku, keluarga aku yang pertama akan menyusul aku dalam syurga. Maka Sayyidatina Fatimah senyum. Jadi tu cara kita berfikir, cara kita fikir adalah mengenai dengan akhirat. Apa pun yang berlaku kalau akhirat kita dikabarkan dengan kabar gembira, cukup untuk buat kita bahagia. Kat dunia ni, dunia bukan tempat untuk bahagia. Dunia ni memang tempat untuk diuji. Baik. Kemudian ayat ni kita tengok pada yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath, telah datang pertolongan Allah dan juga kemenangan. Jadi al-fathu adalah merujuk kepada pembukaan kota Mekah. Sebab al-fathu ada yang lain selain pada kota Mekah ni. Ada yang namanya kemenangan dalam perjanjian Hudaibiyah pun disebut al-fathu juga. Sahabat-sahabat menganggap perjanjian Hudaibiyah adalah satu kemenangan. Ingat lagi perjanjian Hudaibiyah ni apa dia? Gencatan senjata yang secara zahir dilihat isi dia memenangkan orang kafir, tapi sebenarnya memenangkan umat Islam. Jadi itu dipanggil Al-Fathu juga. Jadi yang Al-Fathu yang ni adalah pembukaan kota Mekah. Dengan makna lain, nak bagi tahu secara jelas Nabi berada di Mekah masa tu, dapat kota Mekah, masuk kota Mekah. Jadi kota Mekah ni masa tu itu diduduki ataupun kita kata yang duduk kat kota Mekah orang Quraisy kan, dan sebenarnya orang Quraisy ni adalah ketua kepada bangsa-bangsa yang ada kat situ. Tengok ayat kedua, wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu akan melihat kan bahawasanya manusia tu masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Ada perkataan lain selain bondong-bondong dalam tu? Sama? Bondong. Bondong ni apa? Sebenarnya dia bukan bahasa Melayu. Dia bahasa Indonesia. Terjemahan Quran kita banyak bahasa Indonesia. Baik. Jadi beramai-ramai, maksudnya masuk ke dalam Islam secara beramai-ramai, kan? Atau dalam bahasa Arab dia punya mufradat ataupun sama perkataan dia jamaat kasirah. Jamaat ni maknanya berjemaah. Jadi masuk secara berjemaah, ramai-ramai. Baik, kenapa boleh jadi ramai-ramai? Sebab tadi kita sebut kaum Quraisy ni adalah kepala kepada orang Arab. Jadi bila kaum Quraisy ni bergaduh dengan Nabi, dia perang kan dengan Nabi ni, macam Nabi pun dari kaum Quraisy juga. Jadi yang kaum-kaum lain ni, yang istilahnya kita macam kita kata dia orang ni kaum elit, kaum penjaga Kaabah pun dia, kira macam dia menteri-menteri lah kan. Tiba-tiba menteri-menteri ni duk bergaduh, yang rakyat ni duk menonton je lah kan. Jadi dekat bangsa Arab ni jadi macam tu. Jadi bila orang Quraisy duk perang dengan Nabi, kadang-kadang angkat senjata, kadang-kadang perang dalam bentuk buat fitnah, macam-macam lah dia punya fenomena tu. Kira macam dia orang ni duk buat berita viral, tiap-tiap hari viral. Kita ni cuma pengguna saja kan, cuma penonton kan. Kita duk tengok lah, viral cerita orang ni, viral cerita orang ni, viral. Duk tengok je, duk tunggu detik dan saat siapa dia last kali menang. Macam tengok game lah jadinya kan. Game ni siapa dia last kali menang. Dia tak buat apa pun. Lepas tu bila final akhirnya Nabi SAW mendapatkan kota Mekah kan, pada Fathu Mekah tu, maka orang yang tadi tu duk follow cerita-cerita viral kan, duk menonton, duk tengok tu, akhirnya masing-masing bersepakat bahawa akhirnya Nabi menang, kalau gitu kita masuklah Islam ramai-ramai. Sampailah hari ni, boleh bayangkan dulu kota Mekah tu orang kafir duduk, kafir Quraisy. Hari ni dia jadi kota Islam yang tidak ada orang kafir kat situ. Dan maknanya dakwahnya memang sangat, kita katakan sangat total lah, sehingga menyebabkan kota Mekah akhirnya dipenuhi dengan orang Islam. Baik, jadi itu makna masuk secara berbondong-bondong. Dan ketika tu kan, bila Nabi SAW mendapatkan kota Mekah, maka Nabi tanya kepada kaum Quraisy. Nabi kumpulkan orang Quraisy yang memerangi Nabi, yang cuba nak bunuh Nabi, yang fitnah Nabi dulu ni, semua Nabi kumpul. Nabi tanya, kamu rasa kan saya akan buat apa kat kamu? Ada tak orang tangkap tawanan dia tanya macam tu kan? Special Nabi tanya, kamu rasa saya akan buat apa kat kamu? Orang yang dengar ni
Dia tahu dulu pernah cuba bunuh Nabi, pernah meracun Nabi, pernah baling najis kat Nabi, pernah fitnah Nabi, tuduh Nabi. Apa yang tak dibuat, tak tahu. Memang semua pernah. Disakiti Nabi dengan segala segenap sudut yang dia boleh. Maka orang Quraisy ni, tapi dia jawabnya apa? Dia kata, Anta Ibnul Karim. Kamu ni anak orang mulia, kamu ni orang yang mulia, kamu ni anak orang mulia, kamu ni daripada keluarga yang mulia. Dia jawab macam tu. Maka Nabi SAW, kaedah dia gini dalam Islam, kalau orang tu meminta maaf ataupun mengakui kesalahan dia, kan, dan bila sebut ayat macam tu, maknanya dia berhenti melakukan penentangan, maka kena maafkan. Jangan ingat benda-benda apa yang dia pernah buat, kan? Maka Nabi kata, kalau begitu dalam keadaan sekarang ni, aku lepaskan kamu, kamu semua bebas. Bebas. Kalau kita lah, jangankan kata satu puak yang nak menganiaya kita, seorang kalau ada nak naya kita, tiba-tiba kita dapat kuasa nak buat apa. Dia dulu pernah menghancurkan rumah tangga kita, contoh kan. Dia jadi orang ketiga, contoh kan. Tiba-tiba terbongkar rahsia, dan waktu tu tiba-tiba dia main kerja kat Maybank, kita ni orang atasan dia. Nak buat apa kat dia? Inilah masanya untuk balas dendam kan. Itu jiwa manusia biasa kan. Tapi Nabi SAW tak ada dendam sama sekali kan? Sebab kalau kita faham konsepnya sebenarnya gini, kita punya target dalam kehidupan dunia ni bukan untuk menyakiti orang, bukan untuk menganiaya orang, bukan untuk balas dendam, bukan untuk menjauhkan orang daripada syurga Allah. Tapi kena ingat, setiap masa, setiap detik, tugas kita atas muka bumi adalah untuk sentiasa mendekatkan mereka ke syurga Allah SWT. Sebab itu kalau ada prinsip tu, kita akan mudah maafkan orang kan? Sebab kita kata, yang penting kita nak semua ni masuk syurga. Kalau ada orang pernah buat salah apa pun kat kita, sekali dia minta maaf, kita tak ada masalah untuk memaafkan. Sebab kita nak dia masuk syurga. Kalau kita tak mau maafkan, kita nak balas dendam dan sebagainya, setan yang tepuk tangan. Sebab dia yang nak benda tu. Dia yang nak orang semua akhirnya tak boleh masuk syurga. Itu konsep dia. Dan kemudian ditutup ayat tu dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah Maha penerima taubat. Baik, dan maknanya di sinilah Allah perintahkan kan, untuk kita sentiasa bertasbih, dan kaedahnya dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan memuji Allah kan? Dan juga mohon ampun kepada Allah SWT. Baik, kalau kita tengok kalau dapat kemenangan kan, kemudian kita tasbih, okey, normal, subhanallah kan, maknanya maha suci Allah kan, yang memberikan kemenangan. Baik, kemudian alhamdulillah, normal juga kan, kita dapat satu kenikmatan kan, kemenangan, okey, alhamdulillah. Tapi kemudian istighfar, itu pelik sikit. Kenapa pula menang istighfar? Ada tak wakil rakyat menang pilihan raya, tiba-tiba astaghfirullahaladzim, aku menang. Dia tak ada istighfar sebab menang. Ataupun kita tiba-tiba dapat bonus gaji, tiba-tiba astaghfirullahaladzim, dapat bonus. Biasanya alhamdulillah. Baik, kenapa istighfar? Di sinilah ulama mengatakan istighfar ni bukan hanya ketika kita berdosa. Jadi ada beberapa keadaan lain yang kita kena istighfar. Yang pertama, ketika kita buat dosa. Sebab kita banyak dosa, maka kita istighfar. Yang keduanya, ketika kita selesai melakukan kebaikan. Jadi dalam konteks ni sebenarnya Nabi SAW dah hampir wafat. Maka Nabi SAW ketika nak mendekati wafatnya baginda, selesai melaksanakan tugas. Baginda Nabi SAW ni semenjak daripada turunnya ayat Ya ayyuhal muzammil kum fa'andir, perintah untuk Nabi SAW keluar berdakwah, menyampaikan Islam, sejak itu Nabi tak pernah rehat, walau sesaat pun. Kan? Kalau Nabi tidur pun itu merupakan satu sekadar charging untuk dapat tenaga semula, untuk kemudiannya berdakwah semula, tak ada rehatnya. Kan? Dan bila hampir kepada saat kematian, kan, hujung akhir hayat, maka diperintahkan untuk banyakkan mohon ampun kepada Allah SWT. Sebab lepas kita beramal, kena minta ampun kepada Allah, takut datang penyakit hati. Jadi kita ni misalnya kan, habis puasa 6 hari tu kan, alhamdulillah ke astagfirullah kan, mudah-mudahan habis dalam puasa 6 ni kan, mudah-mudahan habis dalam puasa 6 ni. Harapnya kan, tinggal berapa hari, ada lagi ke kalau nak puasa juga. Tapi takut esok open house banyak lah kan, orang duk kerja habis Syawal. Habis puasa 6 kita istighfar. Pasal apa? Pasal kena ingat yang bagi kita tenaga, semangat, kekuatan untuk puasa tu Allah.
Dan kemudian kita takut, kemudian kita riak dengan puasa kita tu, nak tunjuk ke orang kata kita puasa 6. Okay? Jadi setiap kali lepas solat pun kita tengok, kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir kita apa? Yang pertama, Astaghfirullahaladzim kan. Maknanya habis solat, habis buat benda baik pun kita istighfar. Jadi istighfar bukan mesti sebab buat dosa, tapi juga selepas kita selesai buat ibadah, istighfar. Ni habis kelas ni, kita istighfar juga kan. Istighfar dia dalam tasbih kafarah dan suratul As. Tapi bukan sekarang, kejap lagi, sikit lagi. Dan kemudian innahu kana tawwaba, Allah itu maha penerima taubat. Jadi sebab istighfar yang diperintahkan tu, diperintahkan kita istighfar, maka diberitahulah bahawa Allah tu maha penerima taubat. Asalkan kita istighfar, maka Allah maha penerima taubat. Jadi tanda bahawasanya Islam tu mendapatkan kemenangan, salah satunya Nabi SAW sebutkan akan datang orang Yaman. Jadi masa tu Yaman masih kafir. Kena ingat zaman Nabi ni Islam bermula di Mekah, kemudian Nabi ke Madinah. Jadi sekitar Arab tu semua masih kafir. Jangan bayang sekarang Arab semua Islam kan. Semua Islam, dan nama Arab je Islam. Tak banyak yang kafir. Yang majoriti Islam. Tapi asal masa tu Yaman jauh sikit kan. Kira kita kata kalau Mekah Madinah Saudi sekarang kan, Yaman negara lain. Dan Nabi kata orang Yaman ni akan masuk Islam. Kan? Dan pada zaman Nabi itulah kan, selepas daripada tu, lepas Nabi wafat, maka mulalah beramai-ramai orang Yaman masuk Islam. Tapi Nabi SAW sifatkan orang Yaman ni, penduduk Yaman ni sebagai golongan yang sangat lemah lembut, sopan santun. Jadi kalau kita perasan hari ni orang Yaman ni dia macam orang Melayu sikit walaupun dia Arab. Dia punya percakapan lembut. Dia tak macam Arab kan, dia agak bentak-bentak sikit kan. Yaman dah ada lembut. Okay. Ni yang masuk banyak qasidah-qasidah kat Melayu ni daripada Yaman lah. Asal dia kan. Yaman dia suka, kalau kita tahu orang suka qasidah-qasidah ni orang yang memang lemah lembut, sesuai. Jadi sesuai sifat bangsa Yaman dengan bangsa Melayu ni. Banyaklah yang berdakwah ke tanah Melayu ni dulu. Itu dari Yaman. Dan Nabi sebutkan orang Yaman ni, iman adalah Yaman dan fikih adalah Yaman. Maksudnya di Yaman tu jadi satu sumber ilmu Islam. Dan sampai hari ni kita tahu banyak ulama-ulama kat Yaman. Salah satu bandar yang rasanya semua orang Malaysia kenal, bandar ni ada kat Yaman, tapi kita kenal dia sebagai nama restoran, Hadramaut. Itu nama bandar. Dan nama satu bandar di Yaman. Kalau sebut Hadramaut, oh itu restoran tu. Dah, itu nama bandar, yang maknanya kalau Hadramaut tu makanan Arab Yaman. Makanan Arab ada banyak. Ada Arab Yaman, ada Arab Mesir, ada Arab Syria, lain-lain. Kalau yang Hadramaut, tu maknanya Yaman. Baik, itu keseluruhan daripada ayat ni. Dan tadi kalimah Allah sifatnya tawwaba. Tawwaba ni kita perlu tahu, tawwab tu maksudnya ialah Allah tu bukan sekadar maha pengampun, tapi Allah tu mengampuni dosa bertubi-tubi. Jadi setiap kita mengulang-ulang dosa tu, setiap kali itulah Allah akan ampunkan. Itu tawwab. Kalau ikutkan pengampun saja, dia tak payah pakai sabdu dekat awal tu. Kan? Tapi bila tak sabdu, maka dia maha pengampun yang dosa tu berulang-ulang. Dan di samping dalam masa yang sama, bukan sekadar berulang-ulang, tapi juga banyak manusia yang buat dosa. Kan? Tetap saja Allah akan ampunkan. Baik, insyaAllah itu tadabbur kita daripada surah An-Nasr, dan mudah-mudahan kita ambil iktibar lah daripada apa yang terdapat dalam surah ni. Yang iktibar salah satunya kita sebutkan tadi, bagaimana kita perlu beristighfar setiap kali kita melakukan amal, tak kira amal kebaikan atau keburukan. Kalau keburukan maknanya dosa, kita istighfar. Kalau amal kebaikan maknanya pahala, kita istighfar. Seandainya takut-takut kita tiba-tiba riak kan? Dan tiba-tiba kita buat benda yang menghilangkan pahala daripada amal tu. Dan kemenangan Islam, iktibar yang kedua, kemenangan Islam tu hanya akan berlaku apabila kita semua menyerahkan tawakal kepada Allah SWT, dan kita juga mengamalkan kan, apa yang diajarkan dalam Islam ni menjadi cara hidup kita. Waktu tu baru Islam akan menang. Baik, insyaAllah sampai sekadar tu kan. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an